Pagi hari segala sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya edisi hari Jumaat. Saya Izu Yusof, rakan tugas. Saya Herlina Pallavi. Apa khabar anda semua? Dan hari ini hari Jumaat dan esok pula cuti hujung minggu. Apa perancangan anda di rumah? Ada yang nak berkelah, nak pergi memancing dan apapun aktiviti, pastikan anda membawa keluarga anda sekali menyertai anda supaya keeratan kekeluargaan itu dapat diteruskan. Betul. Dan yang paling penting, bersiap sedia untuk, kalau boleh elakkanlah aktiviti berkaitan dengan air ni, sebab kita tahu sekarang tengah musim monsun timur laut dan pelbagai aktiviti yang melibatkan air ni, pelbagai bencana boleh berlaku yang tidak dijangka. Jadi kalau nak pergi, berhati-hati. Itu yang paling penting. Helena, seperti biasa hari ini kita akan bersiaran selama 1 jam dari jam 9 hingga ke 10 pagi, yang mana hari ini kita akan membawakan 2 topik menarik yang akan kita bawakan kepada anda, yang mana berkaitan dengan rumah dan juga berkaitan dengan Islamic Tourism Conference. Nanti kita akan bawakan panel-panelnya kepada anda sebentar saja lagi. Pastikan anak-anak muda yang baru berkahwin dan sebagainya itu tonton kami, bersama kami sebentar saja lagi, sebab kita nak bagi tahu anda sama ada masa sekarang ni sesuai untuk anda beli rumah ataupun menyewa adalah option yang lebih baik. Baiklah, kita nak juga kongsikan kepada anda artikel-artikel yang ada dalam portal bernama.com, dan ini adalah berkaitan dengan e-Kasih. Majlis Pemulihan Negara MPL mengesyorkan sistem e-Kasih sedia ada di struktur semula agar tiada penerima yang layak tercicir. Dan mengikut pengerusi MPN iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga berkata cadangan supaya e-Kasih ini disepadukan adalah untuk memudahkan proses penyaluran bantuan secara menyeluruh dan juga berpusat. Kerana ada antara ramai banyak kementerian yang menyalurkan sumbangan, ada yang menerima sumbangan ini berkali-kali, bertindan-tindan. Ada juga mereka yang tergolong dalam kategori memerlukan, tidak dapat bantuan kerana tercicir dan sebagainya. Itu antara sebab kenapa e-Kasih perlu di struktur semula. Dan kalau anda semua mungkin belum memahami e-Kasih itu, e-Kasih ini adalah satu sistem pengkalan data keluarga miskin yang diwujudkan di Malaysia supaya kita dapat mengkonsolidasi semua data-data rakyat Malaysia termiskin dan memerlukan di Malaysia ini. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi contoh, kalau di Australia sistem ini akan ada bunyi, ada trigger dia kalau sekiranya nama-nama yang dalam senarai e-Kasih itu dibuang kerja, mengalami sakit dan sebagainya, ia akan di-trigger dan bantuan segera dapat disalurkan. Dan juga e-Kasih ini bukan sahaja untuk bantuan jangka pendek, ia juga bantuan jangka sederhana dan juga jangka panjang. Itu antara kenapa kita perlu menyepadukan data dalam e-Kasih. Dalam suatu sudut, kalau kita tengok Helena, memanglah tak salah dapat bantuan tu berkali-kali. Tapi dalam sudut yang lain kita tengok, kalau mereka yang dapat bantuan yang sepatutnya layak tapi tak dapat, jadi dekat situlah kekurangan yang perlu kita perbaiki. Tapi kalau dapat bantuan berkali-kali pun, kalau orang yang sama, dia sebenarnya macam tak adil untuk orang lain kan. Betul. Itu antara sebab kenapa kita nak orang kata streamline data itu. Kita strukturkan balik sistem tu. Baik, kita beralih pula ke laporan banjir, di mana proses agihan barangan makanan dan keperluan asas ke seluruh negeri Terengganu di Pangkalan Hadapan di beberapa lokasi yang mana melibatkan Pangkalan Hadapan dan juga mini depoh di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Terengganu dijangka selesai hujung bulan ini, iaitu Oktober 2022, di mana Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Terengganu iaitu Puan Mazurangah Abdul Manan berkata proses agihan barangan untuk persediaan menghadapi banjir telah mula dibuat seawal bulan ini dengan bantuan pelbagai agensi termasuk Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM
dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM. Di Terengganu kita ada beberapa bahagian ataupun pusat penyimpanan di mana stor utamanya adalah di Marang. Kita ada 8 buah stor daerah di pejabat JKM daerah, 152 buah stor pangkalan hadapan dan 12 buah stor mini depo. Dengan setakat ini katanya seramai 296 petugas dan 10 kaunselor JKM di seluruh negeri telah dilatih dan sedia untuk berkhidmat pada bila-bila masa sahaja bermula dari sekarang. Sekiranya banjir, mereka-mereka inilah yang akan sedia untuk dikerahkan ke negeri-negeri yang telah pun dilatih sejak daripada awal. Dan setakat ini 4.6 tan makanan seperti beras, gula dan juga sardin telah disalurkan ke Pulau Redang, dan bantuan ini cukup sekiranya ada terputus hubungan di antara Pulau Redang dan juga tanah besar di Terengganu, dan ia cukup untuk menampung 1 minggu bekalan makanan untuk mereka-mereka yang berada di Pulau Redang. Baiklah, ini pula kami bawakan cerita jauh daripada London, di mana ini adalah satu perkara yang membanggakan, di mana projek Battersea di London telah pun siap hampir 60% dan bakal beroperasi sepenuhnya pada tahun lagi 10 tahunlah 2033, tetapi sekarang ada 60% yang telah pun siap, dan ia dijangkakan menjadi tarikan pelancong hujung tahun ini. Kalau orang dulu pergi London Eye, pergi London Bridge dan sebagainya, Battersea projek ini antara yang akan menjadi tumpuan. Dan apa yang menarik, projek Battersea ini yang dimiliki oleh Sam Darby, SP Setia 40% dan juga KWSP sebanyak 20% ini adalah satu projek yang telah dijalankan dengan nilai pembangunan kasar 9 bilion pound ataupun bersamaan dengan lebih daripada 45 bilion ringgit, dan ia mewujudkan satu destinasi budaya baharu bagi penduduk tempatan serta pelawat dari seluruh negara. Betul. Dan ia juga akan menjadi salah satu tempat tarikan utama nanti apabila siapnya nanti. Dan sekarang ni saya turut dimaklumkan bahawa dia ada 7 fasa utama, dan sekarang ni fasa 3.5 ke 4 fasa telah beroperasi sepenuhnya, dan dijangka 10 tahun lagi 2033 akan siap sepenuhnya stesen janakuasa Battersea ini. Baik, selepas ini dan saya sebenarnya betul, dan saya sebenarnya sebagai anak Malaysia sangat bangga dengan projek Battersea ini kerana projek ini telah cuba diusahakan oleh pelbagai negara, pelbagai pihak, namun sepanjang 30 tahun tiada siapa yang mempunyai stamina, orang kata sumber, teknologi dan sebagainya untuk membangunkan projek ini. Dan usaha sama syarikat daripada Malaysia dan London telah membuktikan Malaysia mempunyai tenaga kerja dan kemahiran pakar yang sangat tinggi untuk membangunkan projek ini. Slogannya Malaysia boleh. Itu yang kita berpegang daripada dulu sehingga sekarang. Baik, selepas ini kita nak tengok ramalan cuaca, dan selepas itu kita nak bersama dengan rakan tugas kita di Bilik Berita. Dengan itu, saksikan dahulu. Assalamualaikum dan salam hormat. Polis Kuala Lumpur menahan 5 individu termasuk seorang wanita asing menerusi Op Paloma dalam serbuan berasingan di Taman Desa Kuala Lumpur pada Selasa lalu dan merampas syabu dianggarkan bernilai 1.3 juta ringgit. 2 suspek lelaki tempatan berusia 30 dan 35 tahun ditahan dalam serbuan ke atas sebuah kereta di hadapan pos pengawal kondominium terbabit bersama sekilogram syabu. Kurang daripada serbuan dan tangkapan yang pertama ini, pihak polis juga telah membuat serbuan kedua di kondominium yang sama dan berjaya menangkap 2 lelaki tempatan dan 1 perempuan warga asing berumur di antara 28 hingga 60 tahun
dengan rampasan dadah jenis syabu seberat 34 kilo. Hasil ujian saringan ke atas kesemua mereka yang ditahan ini, dapati 2 daripada mereka positif dadah jenis metafetamin, 2 positif dadah jenis morfin dan 1 lagi positif dadah jenis ketamin. Sindiket ini dipercayai memperoleh bekalan dadah dari negara jiran di utara dan dibawa ke ibu negara untuk edaran sekitar Lembah Klang sejak 3 bulan lalu. Kesemua suspek daripada kedua-dua kes tersebut kini direman 7 hari sehingga 18 Oktober ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dalam kes berasingan, sepasang kekasih yang juga graduan universiti ditahan bersama 58 kilogram dadah dikenali sebagai mushroom atau magic mushroom dianggarkan bernilai 1.4 juta ringgit dalam serbuan di sebuah kondominium di Jalan Seri Wangsa, Wangsa Maju, Kuala Lumpur Selasa lalu. Pasangan suspek berusia 29 dan 30 tahun ditahan dalam upgrade hasil maklumat dan risikan terhadap kegiatan mereka selepas dikesan aktif menjual dadah dalam bentuk rokok dan cecair vape menerusi media sosial sejak 3 bulan lalu. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Yahya Othman berkata, dalam operasi bermula 6.30 petang, kedua-dua suspek pada mulanya ditahan di lobi kondominium berkenaan bersama 1 kilogram mushroom. Simakan mendapati suspek lelaki yang juga seorang pemegang ijazah dalam bidang sains komputer membeli bekalan dadah mushroom dari luar negara daripada pembekal yang menjual bahan itu menerusi dark web. Simakan mendapati harga terkini sebatang rokok mengandungi 0.5 gram mushroom dijual antara RM100 hingga RM150. Seorang lelaki warga Bangladesh yang tangan dan kakinya dirantai kerana dipercayai berhutang diselamatkan polis di sebuah bangunan kosong di Seri Kembangan Ibu Negara Ahad lepas. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata, mangsa berusia 45 tahun ditemukan susulan penahanan 2 lelaki warga Bangladesh dipercayai suspek utama berumur 34 dan 43 tahun di sebuah rumah kongsi berhampiran bangunan berkenaan pada hari sama. Polis turut menahan 3 warga tempatan iaitu sepasang suami isteri berusia 33 tahun dan seorang wanita berumur 56 tahun di sekitar Lembah Klang pada Isnin lepas. Mangsa dipercayai dilarikan ke semua suspek terbabit di Jalan Sentul Indah pada 7 Oktober lalu selepas berhutang RM25,000 dengan salah seorang daripada mereka. Mereka telah meminta wang tebusan RM40,000 daripada keluarga mangsa yang berada di negara asal. Menurutnya, polis turut merampas antaranya 6 telefon bimbit dan sebuah kereta yang dipercayai digunakan ketika melakukan jenayah berkenaan. 2 warga asing terbabit direman sehingga 24 Oktober ini, manakala 3 lagi dibebaskan dengan jaminan polis dan kes disiasat mengikut Seksyen 362 Kanun Keseksaan kerana melarikan orang. Sekian dari Bilik Berita. Salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih sudi bersama kita pada pagi ini. Saya Izzul Yusof dan juga rakan tugas chat pula dah Helena Parhavi. Okey, Helena, hari ini kita nak cakap pasal apa? Okey, hari ini kami akan menjawab ataupun memberikan sedikit maklumat kepada anda yang tertanya-tanya pada waktu ketika ini, adakah baik kita membeli rumah ataupun lebih baik kita menyewa sahaja. Ada beberapa perkara yang perlu kita titik beratkan untuk kita membuat keputusan ini. Nak tahu apa? Jom kita sama-sama dengan tetamu kita di studio pada ketika ini. Baiklah, saya perkenalkan tetamu kita di studio pada ketika ini. Kita ada Dr. Muhammad Zaidi bin Mat Zabri, iaitu pensyarah
Makanan Jabatan Keuangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi dari Universiti Malaya. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Izu, Ina. Okey. Okey, sekarang ni dalam waktu inflasi naik, kos sara hidup tinggi dan sebagainya, apa yang option yang lebih baik? Adakah kita membeli ataupun kita menyewa sahaja? Alright. So, pertama kali saya ucapkan terima kasihlah kepada Bernama TV dan pejabat CCO UM kerana menjemput saya ke sinilah. Pertama sekali, apabila kita cakap mengenai keperluan sewa atau pembeli, saya kena bagi disclaimer dulu ataupun penafian lah. Kita tak boleh bagi satu nasihat pukul rata ataupun one size fits all. So dia kena bergantung kepada preference, keutamaan, income pendapatan, sosioekonomi, apa preference dia nak duduk dekat dengan surau ke ataupun sekolah ke, amenities ke, ataupun mereka sanggup untuk drive 2-3 jam sehari untuk duduk di tempat yang mungkin lebih murah rumahnya. So ada orang yang sanggup buat benda tu, tapi itulah saya cakap ni tak boleh sewa pun tak boleh juga. Tapi sebab ada juga pasangan ataupun individu yang ingin membeli rumah sebagai aset. Contohnya macam mereka hendak mewariskan aset tu kepada anak mereka, which is fine, maknanya tak ada masalah. Tetapi ada juga orang yang tak mahu mewariskan ataupun dalam proses membuat tu dia tak mahu menanggung hutang, kan? Sebab bila kita cakap sekarang ni, saya rasa Izu dengan Ina kalau beli rumah boleh beli cash tak? Sudah pasti tidak. Tidak kan? Tidak. So kita kena berhutang. So bila berhutang, faktor yang kita biasa tengok ialah debt to service ratio ataupun berapa kemampuan kita untuk bayar hutang. Contohnya kalau pendapatan kita sebulan 5,000 ataupun 2,000 lah kita guna. Kalau separuh ataupun 50% daripada pendapatan kita gunakan untuk membayar balik hutang. So kita hanya tinggal lagi 1,000 saja untuk makan, untuk bayar bil, untuk bayar, maknanya banyak lagi lah untuk simpan. So debt service ratio ialah satu komponen yang utama lah. Tapi yang ini biasalah kita dengar ada yang kata 20%, 30%, dia bergantung kepada sekolah pemikiran yang dia subscribe lah. Tetapi ada juga yang mengatakan, tapi yang saya nak singkap ada satu bendanya lah. Kita kena, saya selalu pesan dekat saya punya pelajar lah, untuk buat satu keputusan yang penting, kita kena buat reverse engineering. Ataupun kita panggil kita kena mula dari belakang dulu, begin with the end in mind. Berapa sebenarnya rumah yang kita mampu beli? Izu dengan Ina ada idea tak berapa sebenarnya? Tak dengar, tak pernah kira lah. Pernah dengar tak median multiple? Tak. Maknanya penggadaan median. Okey, rumah dekat Malaysia ni kalau kita susun daripada paling murah ke paling mahal, mediannya pada tahun 2020 ialah 295,000. Itu median. Itu median, tengah-tengah. Daripada paling rendah sampai paling mahal dekat Malaysia ni. Alright. So 295,000 ni berapa agak-agak income yang Ina dengan Izu rasa mampu untuk servis? 5,000? 5,000. Naik sikit lagi. 7. Ini saya bukan petik daripada langit ni, angka data dari Bank Negara Malaysia lah. Menurut laporan Bank Negara Malaysia, untuk kita mampu bayar 295 ni, income atau pendapatan yang disarankan ialah RM8,333 sebulan. Itu untuk harga rumah 295,000. Untuk harga rumah 295. So dia ada dia punya backward dia. Cara ni di develop oleh PBB dan World Bank ataupun Bank Dunia lah. Maknanya kita punya harga rumah median ni 295 bahagi dengan pendapatan median setahun. So maknanya pendapatan rakyat Malaysia daripada paling rendah sampai paling tinggi, kita ambil tengah-tengah dia dan darat 12. So contohnya 295 tadi bahagi dengan pendapatan median Malaysia tahun 2020 kurang lebih 62,500 lebih. So kita punya perkali ni, penggandaan ni ialah 4.7. Untuk yang mampu milik ialah 3. So maknanya apa? Kita dah lebih kan? Betul. So yang mampu milik ialah 3 penggandanya. Maknanya rumah yang kita mampu milik ialah 3 kali ganda daripada pendapatan tahunan kita. Tapi di Malaysia sekarang, maknanya paling latest lah, data paling latest, 4.7. Hampir 5. Kalau mengikut kategorinya ialah seriously unaffordable. Sangat tidak mampu milik. Walaupun untuk rumah mampu milik sekalipun. Walaupun rumah mampu milik kita pakai quote unquote. Tapi betul juga doktor, kalau kita tengok rumah mampu milik,
selalunya RM300,000. Betul, Okey, betul. RM300,000 ini dan selalunya kalau tak silap saya lah, kalau gaji untuk orang yang single beli rumah itu adalah tak silap saya RM5,000. Kalau pasangan RM10,000. Walhal kita tahu bahawa nak beli rumah yang harga 295K tu, maknanya 300 tu, kita memerlukan gaji pada 8.3 ribu sebulan. So saya rasa itu pun kita kena lihat balik juga kan. Kalau tidak dia tak jadilah rumah yang mampu milik. Betul. So mendengar kepada apa yang dikongsikan oleh doktor tadi agak memeranjatkan sebenarnya Helena, sebab dengan rumah harga 295,000 kurang daripada 300,000, ramai kata rumah mampu milik, tapi bila hakikatnya macam doktor kata ianya sangat serius tidak mampu dimiliki. Dan kalau kita ikut data Bank Negara, sebenarnya hanya suku daripada rakyat Malaysia mampu beli rumah pada harga tu. Okey, suku Itu maknanya 3/4 ataupun 75% rakyat Malaysia memang tak mampu sebenarnya. So bila kita bila kita dengar orang sembang daripada kedai kopi sampailah ke media sosial, beliau cakap rumah mahal. So data memang menyokong sentimen tu. Maknanya memang betul mengatakan rumah dah mahal. Dan so ada beberapa school of thought yang untuk kita apa yang dipanggil chicken and eggs lah, maknanya yang datang dulu. Kita murahkan rumah atau kita murahkan pembiayaan ataupun loan, financing. Alright. So adalah beberapa boleh tak tambah lagi satu option? Apa dia? Naikkan gaji. Betul. Kalau kita tengok daripada 2015 sampai 2020, pendapatan kita, cuba Ina dengan Izu teka berapa persen naik sebenarnya? Ni saya macam hari tu pernah dengar ni. Dah dengar kan? Kita naik 2 something. Yes, betul. 2.1. 2.1. Cuba teka harga rumah naik berapa persen? Tak silap saya hampir 6. 5. It's actually 4.1. 4.1. Maknanya harga rumah naik lebih tinggi daripada pendapatan kita. So, bila kita plotkan graf tu, bila kita plotkan graf, harga rumah naik lagi tinggi daripada tangga gaji. Seperti juga harga barang. So, bila kita cakap inflasi naik lebih tinggi daripada pendapatan, maknanya kenaikan harga barang secara umum lagi tinggi daripada pendapatan kita. Sebab tu kita belanja lebih untuk beli barang yang sama. Dan tetap. Okey, tak apa. So kalau macam pasangan muda yang baru kahwin dan sebagainya, patut mereka beli rumah ataupun mereka sewa? Tetapi kita simpan dulu soalan tu. Simpan dulu soalan ni. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Masih lagi bercakap soal rumah sesuai beli atau sesuai sewa sahaja. Baik, kita teruskan dengan Dr. Zaidi. Baik, Doktor, kalau selain pada pengiraan median tadi tu, dekat tangga gaji dan juga tahunan dia, apa lagi perkara-perkara asas yang perlu dikaji oleh seseorang pengguna untuk membeli rumah ataupun sesuai sewa? Pertama sekali kembali pada soalan tadilah. Betul. Pasangan muda kan? Betul. Okey. Sebelum saya jawab soalan tu, kita kena tengok sebenarnya kita perhatikan life cycle ataupun kitaran hidup kita. Daripada kalau orang Melayu ni daripada lahir ke liang lahat, ataupun kalau mak salihnya panggil from cradle to the grave. Alright. Contoh macam daripada muda ni, kalau nak saya ialah sewa lah dulu. Tambah-tambah lagi dengan keadaan ekonomi yang sekarang ni. Muda tu umur berapa? Itulah. Kalau ikut definisi setengah organisasi 40 tu muda lagi kan. Tapi ada juga yang mengatakan kalau yang kita panggil prime working age ataupun umur yang maknanya sesuai ataupun paling kuat bekerja lah 25 sampai 35. So dalam umur ni kalau kita berkahwin menikah semua, kita ambil kira juga faktor ekonomi sekarang. Sesuainya ialah sewa lah, sebab dengan sewa kita ada flexibility. Untuk keluar, untuk pilih option lebih baik. Tapi bila kita dah bukan kita nak terperangkap sebenarnya. Bila kita dah start beli, kita akan servis financing ataupun loan. Bila kita servis loan, kita akan terperangkap lah basically, dan kita tak ada flexibility yang sama. Kita nak jual rumah tu akan ambil masa, tapi kalau sewa ada masa yang sesuai. Tapi ni sekali lagi bukan nasihat pukul rata. Contohnya bila nak dekat pencen, tapi masa kita tak ada rumah, bolehlah start pilih untuk lokasi di mana mahu pencen, dekat negeri mana, sebab dekat data yang dikeluarkan oleh NAPIC ataupun JPPH, dia harga rumah akan beza-beza lah ikut negeri.
Dan pendapatan median ikut negeri juga beza-beza. Tapi ada satu dia punya common unifying theme ataupun tema yang sekata, iaitu di semua negeri semuanya rumah lagi mahal daripada pendapatan. Okey. Maknanya dekat Malaysia ni daripada tahun bila tau Ina dengan Izu? Daripada tahun 2004. Sudah hampir 2 dekad harga rumah di Malaysia ini seriously unaffordable. Maknanya sebelum 2004 kita ada masih lagi moderately unaffordable, sebelum tu masih lagi affordable. So bila cakap kita punya generasi mengalami krisis untuk beli rumah, betul lah, memang data sokong benda tu sebenarnya. Okey, kita nak tahu juga kalau apa yang tadi Izu tanyakan tadi, perkara asas yang perlu kita telitikan kalau kita nak sewa ataupun beli. Perkara asas. Satu keutamaan ataupun preference. Okey. Untuk young couple ataupun untuk pasangan muda lah, kena sit down dengan spouse, suami ataupun isteri. Ini saya selalu pesan dekat semi student juga. Kena list out berapa pendapatan. There should be nothing to hide. Tak perlu sorok apa-apa, even pendapatan lebihan, supaya kita boleh tengok berapa kita boleh service financing. Kalau nak belilah. Kalau nak sewa, ada banyak jugalah faktor. Contohnya kalau kawasan tu dah mature ataupun belum. Maknanya sudah ada taskarnya, sekolahnya, hospitalnya. Contoh kalau kita duduk dekat tempat yang remote, so kita punya akses kepada amenities ataupun kemudahan ni jauh. Betul. Hospital contohnya, kita kena drive sejam. Kan jauh tu kan. So semua ni ada faktor. Contohnya kalau macam anak saya dah anak autism. So bila saya dah anak autism, saya kena ambil faktor, saya share lah personal experience kan. So saya kena ambil faktor di mana tempat yang paling sesuai untuk saya hantar anak saya intervensi awal. Okey. So kalau saya stay dekat tempat lama saya di Penang, so tempatnya ada cuma tak banyak macam kat KL. Okey. So KL-nya kita ada aktiviti untuk mengaji khas untuk anak istimewa. Kita ada swimming activity, kelas ni memang train, memang certified by MSN untuk ajar anak OKU. So ada banyak faktor sebenarnya, dan sit down dengan your spouse ataupun dengan pasangan masing-masing. List out preference dan tengok mana yang kita boleh tick the most. Dekat rumah atau beli sewa ni sebenarnya kita tak boleh tick semua tau. Kita akan tick the most saja. So yang mana suit dengan kita punya yang we win some, we lose some lah. Exactly. Win some, lose some. So yang mana kita mampu untuk korbankan, so kita korbankanlah. Ataupun yang sanggup berjauhan dengan mak bapak, satu juga. So banyaklah faktor dia. So saya tak boleh nak bagi nasihat yang konkret lah, bergantung kepada preference masing-masing. Jadi maknanya bergantung, kena perbincang juga dengan pasangan masing-masing. Exactly. Baik, kita nak minta penerangan doktor juga berkaitan dengan doktor kata tadi, kalau sewa bila dah sampai masa nak pencen kena cari rumah. Okey, bila menyebut berkaitan dengan aset selepas pencen ini ataupun waktu nak pencen, mana yang lebih sesuai, sama ada membeli rumah yang sedia ada ataupun membeli tanah dan bangunkan rumah yang diingini? Okey. Again bergantung kepada preference. Sebab ada pasangan yang nak, maknanya melibatkan diri dalam setiap detail. Maknanya rumahnya besar mana, buka macam mana, atap macam mana, dekor dia macam mana kan. Tapi ada pasangan yang tak kisah, asalkan ada rumah berteduh saja. So bergantunglah, sebab tanah pula sekarang ni kita nak beli memang jauh lah daripada pusat bandar kan. So kalau pencen tak ada masalah, maknanya kita balik kampung kan. Dan bila kita pencen, insya-Allah ada income daripada EPF ataupun duit pencen bulanan, so tak ada masalah juga. So bergantung kepada preference. Ada juga pasangan yang saya kenal, bila kita panggil nested empty nesters. Okey. Empty nesters ni maknanya bila anak dah besar, so keluar. So bila keluar, dia orang rasa tak perlu lagi duduk rumah besar. Betul. So kena downsize. Bila downsize, dia orang jual rumah besar, equity lebihan tu masuk dalam untuk tabungan pencen. Okey. So sekarang ni lah saya rasa kita kena keluar daripada stigma yang menyewa tu ialah selama-lamanya orang yang loser. Okey, faham. Tak semestinya, sebab sewa boleh jadi satu kuasa juga, iaitu flexibility. Betul. Dan ada juga yang, tapi bukan nak kata semua yang penyewa tu jahat, baik. Adalah isu, akan ada beli, ada pro and cons. Sewa pun ada pro and cons. Begitulah. Okey, kita nak tanya juga, ada teori yang menyatakan kita kena beli rumah sebelum usia 35 tahun sebab jangka waktu loan tu paling maksimum adalah 35 tahun dan sebagainya. Mungkin teori ini macam mana kita nak mengubah persepsi masyarakat tentang teori ini? Pertama sekali lagi saya pesanlah, kita kena keluar daripada mentaliti ni lah. Saya suka guna analogi vertical dengan horizontal. Vertical maknanya kita compare dengan kita punya parents, which is sebab they have different economic conditions. Harga rumah murah,
pendapatan mungkin tak berapa tinggi tapi rumahnya masih lagi mampu milik. Dan horizontal macam kawan-kawan lah. So social media semuanya lah. So kita kena keluar daripada mentaliti untuk compare ni. We are doing our own battle. Kita ada sendiri punya cabaran. Contoh macam saya memilih memang buat keputusan untuk tak beli rumah. Untuk saya siapkan dana amanah untuk anak saya. Sebab saya memang bersedia yang dia tak boleh untuk mampu menjaga diri sendiri. So saya nak sediakan tabung amanah supaya dia boleh draw setiap bulan. So saya memang, so bila orang tengok saya tak beli rumah, orang luar akan kata saya ni walaupun ialah pensyarah kan, orang kata gaji sedap lah apa semua kan. Tapi saya ada target yang lain ataupun tujuan matlamat yang lain. Saya tak kisah orang nak judge saya. Itu saya rasa kita apa yang kalau take away point je lah hari ni, kita kena keluar daripada mentaliti untuk ikut orang. Ikut orang tu saya rasa satu yang bahaya lah, especially media sosial sekarang. Tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Betul. Baik, kita sebenarnya nak cakap banyak lagi Helena, tapi disebabkan kekangan masa kita, sekejap je rasa. Baik, mungkin ada kata-kata ringkas daripada doktor yang ingin sampaikan kepada penonton Apa Khabar Malaysia berkaitan dengan mana satu lebih sesuai, sewa ataupun beli, ataupun ada pasangan kepada mereka yang doktor nak sampaikan? Tak adalah, saya rasa sewa atau beli tu dia macam dikotomi lah, hitam dengan putih kan. Tak ada yang sesuai untuk semua. So balik kepada pesanan saya, bergantung kepada keutamaan, tanggungan. Kadang-kadang ada yang tanggung mak bapak, tanggung anak istimewa, so lain. So yang penting sekali berbincang dengan pasangan. Jangan buat keputusan seorang-seorang. Sangat bahayalah. Sebab Nabi SAW pun pesan ikat dulu unta tu baru lepaskan. Maknanya berancang dulu baru buat. Okey. Jadi apa pun menarik macam nak tanya lagi tu. Itu sangat menarik. Pertama kali saya dengar kena ikat dulu, lepas tu baru kita lepaskan. Maknanya kita kena merancang sebaik mungkin, barulah kita buat plan. Orang kata fail to plan is plan to fail. Dan apa-apa, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Zaidi Mak Zabir atas kesudian bersama dengan kita bercakap soal rumah sewa ataupun beli. Saya rasa cukup banyak perincian yang diberikan pada hari ini, jadi bolehlah kita orang kata sama-sama menukar persepsi dan juga stigma kita mengenai dengan sewa dan juga beli rumah ni. Baik, selepas ini sebelum kita berehat, kita nak saksikan dulu satu VT yang telah disediakan oleh rakan tugas kita yang lain, Saleha, berkaitan urut. Ya, rawatan alternatif kepada tembung. Jom kita saksikan. Spa atau pusat urutan dengan wanita ibarat berpisah tiada. Jika tidak ke spa, pastinya kita boleh lakukan sendiri atau mengupah orang berkenaan datang ke rumah bagi mendapatkan khidmat urutan. Urutan badan bukan sekadar memanjakan diri untuk rileks minda dan tubuh, namun ia memberi 1001 manfaat buat kesihatan tubuh badan. Setiap orang mempunyai teknik urutan yang berbeza bergantung pada kepakaran masing-masing. Segalanya dalam memastikan kelegaan dan ia memberi kesihatan yang lebih baik. Urutan ni dapat melegakan stres melalui sentuhan terapis tadi, melegakan otot-otot badan kita, dan terutamanya ya untuk orang perempuan bagus sangat dari segi menjaga kesihatan kawasan peranakan mereka. Dan juga berurut ni dia dapat mengurangkan anxiety. Apabila kita selalu mengurut badan, dia akan melegakan banyak perkara-perkara. Jadi bila anda membenarkan badan anda untuk berurut satu badan daripada kepala hingga ke kaki, insya-Allah dia dapat membantu dari segi melegakan banyak masalah-masalah kesihatan kita. Kalau anda sentiasa melakukan urutan badan, dia akan memudahkan juga sistem penghadaman kita. Mudah nak pergi tandas. Orang perempuan ramai mengalami masalah-masalah sembelit ni, dan kawasan perut itulah kita akan bantu, kita lancarkan kawasan itu, insya-Allah sihat badan insya-Allah. Ramai wanita tidak menyedari bahawa mereka ada mengalami masalah peranakan jatuh, prolaps atau tombong, sehinggalah mereka berasa kurang selesa atau sakit di bahagian bawah, ataupun dengan cara lain mengesannya dengan mendapatkan khidmat urutan. Antara tanda-tanda kawasan rahim kita, orang sekarang ni banyak kena tombong ataupun peranakan jatuh. Sama ada anak dara ataupun mereka yang sudah berumah tangga. Sakit di bahagian pinggang, di bahagian belakang, sakit di bahagian pelvic kita, dan juga ada sesuatu yang seakan-akan nak keluar daripada bahagian vagina kita. Dan itu antara tanda-tanda awal yang kita kena titik beratkan. Kena cepat-cepat cari juruterapis ataupun tukang urut sebelum ia melarat. Tidak perlu berasa malu jika anda mempunyai masalah ini. Dapatkan khidmat urutan atau berjumpa dengan doktor bagi mendapatkan rawatan kesihatan.
apabila mereka melahirkan anak, ramai yang tidak menjaga badan mereka dengan sempurna. Kadang-kadang kita kena percaya juga ya, tradisi-tradisi nenek moyang kita bahawa badan kita ni orang kata nak pakai lama. Jika ia dibiarkan tanpa rawatan, lama-kelamaan ia menjadi semakin teruk seperti berair, luka dan berbau sehingga perlu kepada pembedahan. Ini boleh menjejaskan hubungan seksual sesama suami isteri dan kesihatan tubuh. Ia juga menyebabkan wanita tersebut kurang keyakinan diri. Bermula pada 6 Oktober lepas, terdapat satu sidang media yang diadakan di Balai Seminar Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur untuk persembahan teater yang berjudul Nyonya yang bakal diadakan pada 15 hingga 16 Oktober 2022 di Hotel Grand Darul Makmur yang bertempat di Kuantan, Pahang. Teater ini mengisahkan tentang seorang wanita kaya yang bergelar Nyonya yang harus berperang dengan tuan, iaitu seorang pedagang barang antik yang mempunyai pelbagai muslihat. Pelbagai cara dan muslihat digunakan untuk mendekati Nyonya. Lebih-lebih lagi, selepas mendapat tahu suami Nyonya yang sudah tua terlantar di rumah sakit akibat kanser lidah. Pada masa yang sama, Nyonya sering didatangi oleh 3 anak saudara perempuan sebelah suaminya, iaitu anggun, beautiful dan cantik untuk menuntut harta pusaka. Mereka menggunakan pelbagai helah untuk mendapatkan harta berkenaan sehingga mereka mahu berbunuhan. Mengikut pengarah teater ini, iaitu Dr. Rosmina Tahir, teater ini agak berbeza dengan teater Nyonya yang sebelum ini. Mari kita dengarkan apa perbezaan teater ini bersama dengan pengarah tersebut. Saya Rosmina Muhammad Tahir, pengarah pada teater Nyonya. Okey, dia punya cerita sama, plot sama, cuma bagaimana kita presentkan pada waktu itu mengikut kepada bakat dan kemampuan pelakon serta tema apa yang akan kita highlightkan. Seperti yang kali ini saya cuba meng-highlightkan tentang perebutan kerusi yang disinonimkan antara kerusi yang dijual dengan kerusi parlimen lah contohnya. Itu kita highlightkan. Kalau dulu saya highlightkan tentang harta pusaka menjadi rebutan, dan sebelumnya lagi kita meng-highlightkan tentang undang-undang, baik undang-undang yang harus hingga sampai ke mahkamah dan undang-undang keluarga. Jadi berbeza-beza lah, tapi isunya sama tetap. Ya, cuma kita highlightkan apa pada waktu itu. Teater ini juga dibintangi oleh Zira Haris, Farida Imran, Liza Abdullah dan pelbagai lagi pelakon-pelakon yang dikenali tanah air. Mari kita dengarkan pesanan mereka untuk penonton teater ini. Saya nak menjemput semua penonton untuk datang tengok teater Nyonya, walaupun ini teater Nyonya yang sekali ke-9, tapi setiap cerita Nyonya ada kelainan dia. Jadi saya berharap penonton datang sama-sama tengok teater Nyonya di Hotel Darul Makmur, Kuantan. Kena datang sebab ada kelainan yang akan kami bawakan kali ini. Kita sarankan beli tiket cepat-cepat supaya jumpa kami pada 15 dan 16 Oktober di Kuantan, dan duduk pertonton dan enjoy. Pada anda semua yang berada di sekitar Kuantan ataupun di luar Kuantan sekalipun, kalau nak saksikan saya beraksi bersama Kak Zila Jalil, Kak Liza Abdullah dan juga Dira dan Zira dan Alwi Effendi, jangan lupa datang ke Teater Nyonya pada 15 dan 16 Oktober ini. Baik, itu dia teater Nyonya. Kepada anda yang tak ada perancangan apa-apa nak buat hujung minggu, kepada penduduk Kuantan, jangan lupa 15 dan juga 16 Oktober, esok dan juga lusa, ke teater Nyonya yang berkaitan dengan perebutan kerusi. Sinonim dengan semangat PRU lah ni. Betul. Itu untuk mereka yang berada di Kuantan, dan untuk anda yang berada di Lembah Kelang, Kuala Lumpur dan Selangor, jika berkesempatan bolehlah anda menyertai Third World Islamic Tourism Conference yang akan dijalankan pada 17 hingga 19 Oktober ini di WTC dari 9 pagi sampailah 5 petang, dan untuk itu juga kami bawakan tetamu untuk berbincang lebih lanjut tentang event ataupun acara yang akan dijalankan ini. Antara orangnya seorang je hari ini, iaitu Datuk Dr. Muhammad Zarif Hassan selaku Ketua Pengarah Islamic Tourism Center. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, Lina. Terima kasih diucapkan. Baik, Lina. Datuk, apa kata kalau kita perkenalkan kepada semua penonton di luar sana apa yang istimewanya tentang Third World Islamic Tourism Conference ini? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada memberikan ruang kepada kita, saya dan juga Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dan Islamic Tourism Centre. Terima kasih, soalan tu menarik. Apa istimewanya WITC? Dia mula diperkenalkan pada 2017. Masa tu peringkat awal. Orang tak berapa kenal lah dengan apa itu pelancongan Islam, apa itu mesra Muslim. Jadi topik yang masa tu kita perkenalkan pelancongan mesra Muslim. Kemudian pada tahun lepas, kita tak boleh gimana. Jadi kita buat hybrid. Orang datang pun dalam 50 ke 100 orang macam tu. Lain kita buat online. Tapi istimewanya pada tahun ini, kita meraihkan juga apabila sempadan negara telah dibuka, kegairahan orang nak pergi melancong dan juga mendengar apakah perkara-perkara baru di dalam industri pelancongan, khususnya dalam pelancongan Islam. Jadi kita mengambil pendekatan sebegini. Tahun ini kita minta seramai mungkin dapat datang. Jadi untuk hari pertama kita telah kita berhasrat nak buat kalau boleh 1,000 orang dalam satu hari. Tapi kita pun mengambil kira juga keperluan ruang yang ada. Jadi kita sasarkan dalam satu hari itu 300 orang. Dan jika kita juga meraihkan juga rakan-rakan di luar sana, ada yang tak dapat datang, kita juga buat secara online. Jadi itulah keistimewaan je, kita meraihkan dua-dua belah pihak. Ada orang dah, kalau dulu dia suka pergi secara fizikal, ada minum, jumpa kawan dan sebagainya. Tapi ada juga yang merasa selesa untuk secara virtual. Jadi kita raihkan. Dan kemudian yang lagi istimewanya pada tahun ini, kita juga mengadakan satu pameran. Kalau kita bincang pun, orang nak tengok apakah hasil perbincangan. Jadi kita serlahkan dalam bentuk pameran. Jadi dalam pameran ni banyak, alhamdulillah kita dapat penyertaan daripada luar negara. Kita ada daripada Bosnia, kita ada daripada Uzbekistan, kita ada daripada Saudi. Dan kemudian di peringkat dalaman ni, di domestik kita adalah wakil-wakil daripada hotel mesra Muslim, produk-produk mesra Muslim dan sebagainya. Jadi itulah dia. Macam Alina sebut tadi, siapa-siapa yang berada di kawasan di Lembah Kelang ni jangan lepaskan peluang untuk bersama kita. Antara pameran yang mungkin mencuri tumpuan rakyat Malaysia, apakah itu pada 17 hingga 19 nanti? Salah satunya perkhidmatan spa. Wow. Menarik. Spa berkonsep. Kita tadi pun boleh dengar sikit-sikit tadi kan. Jadi kat situ pun kita nak membawa satu lagi perspektif kepada masyarakat. Kalau sebelum ni stigma yang ada di luar sana apabila kita bercakap tentang spa ataupun wellness sekarang, ada satu kecenderungan kepada yang saya tak perlu sebutlah. Tapi apa yang kita nak bawa sekarang, kita perlu lihat secara positif dan kita ada tanggungjawab untuk mengetengahkan spa itu sendiri. Dalam masa sama juga ada juga permintaan kepada hasil-hasil perubatan yang berasaskan produk halal. Dan ada juga yang nak melancong, nak menginap di hotel-hotel mesra Muslim yang telah kita bagikan penarafan. Dan dalam masa yang sama juga ada yang ingin melancong. Jadi adalah package mesra Muslim, sama ada di dalam negara ataupun juga kita tak dapat nak mengelakkan, ada juga kecenderungan untuk keluar negara pun ada juga. Sebab ada pemamer yang daripada luar negara. Jadi situ nampak ada keserasian antara pelancongan konvensional dan juga pelancongan Islam. Itulah dia keistimewaan dia, Zina dan Zul. Dan kami difahamkan juga ada 9 sesi sepanjang event ini berlaku. Dan mungkin Datuk nak ceritakan tentang sesi-sesi yang ada ni, macam mana nak sertai, kena daftar dulu ke bagaimana? Kena daftar. Tapi dia tak adalah jalan serentak. Maknanya itulah sebab kita tahu kalau sebelum ni ada workshop yang berjalan serentak, jadi kawan kata alah kita terlepas yang ini, sedangkan kita dah lama tak pergi bersidang kata. Jadi kita tahu, jadi apa kita buat, kita pecahkan dalam bentuk forum. Jadi kita ada 9 forum. Forum pertama, sebab ini adalah pelancongan, kita kedepankan dulu forum destinasi pelancongan itu sendiri. Jadi dalam ini kita bawakan daripada luar negara. Kita ada daripada Maldives, ada daripada Sarajevo,
Sebab kita nak mengetahui juga bagaimana destinasi ini dimajukan dan juga diselenggarakan dalam konteks mesra Muslim. Sebab dia pun ramai yang datang ke Malaysia. Jadi kita nak tengok. Dan itu boleh jadikan satu sumber pembelajaran kepada rakan-rakan dalam industri. Kemudian kita ada forum untuk korporat. Bagaimana rakan-rakan dalam korporat melihat potensi dalam pelancongan Islam. Diikuti dengan ekonomi. Kita tengok bila ekonomi ni Lina tu, ada dah kata Islamic fashion. Ada kata nak berkreasi tapi patuh syariah. Kemudian dia nak juga beriadah, wellness dan sebagainya. Jadi kita nak tengok apa perspektif yang boleh dibawa oleh penceramah, yang boleh dimanfaatkan oleh yang hadir dan juga yang melihat. Kemudian disusuli dengan forum teknologi. Sekarang teknologi, apa itu 5G, ada guna TikTok, ada guna dan platform sebagainya. Jadi kita ada penceramah yang akan menceritakan sejauh mana teknologi boleh mempengaruhi dan juga memberikan manfaat kepada pihak yang datanglah. Kemudian satu lagi, kita tidak boleh terlepas pandang kepentingan kebudayaan dan kesenian. Sebab dalam konteks pelancongan Islam ni, kita lihat produk-produk ataupun perkhidmatan yang kita packagekan, dia tidak lari daripada konten seni dan budaya itu sendiri. Kita ada muzik berasaskan Islam yang dengan nasyid dan sebagainya. Kemudian kita ada teater, macam disebut tadi. Kat mana kita nak lihat. Kemudian kita ada juga hasil-hasil karya seni lukis yang berasaskan Islam. Kemudian kita ada juga muzik. Kita nampak dulu lagu yang dulu macam Mahir Zain dan sebagainya. Itu menjurus kepada ketuhanan dan sebagainya. Jadi kita raikan juga bagaimanakah interaksi dari budaya dan pelancongan dalam konteks pelancongan Islam. Dan akhir sekali insya-Allah kita juga akan mengetengahkan bagaimana kepentingan penarafan, pensijilan. Orang cakap tentang sijil halal, patuh syariah. Jadi kita bawakan pakar-pakar dan bercerita untuk memberikan manfaat kepada orang ramai dan juga pelancong itu sendiri. Dan akhir sekali kita tidak boleh lari daripada membincangkan tentang aspek pendidikan. Sebab hotel-hotel kita pun dah banyak hotel yang bercirikan mesra Muslim. Jadi ada peluang-peluang pekerjaan. Sebelum kita adakan peluang pekerjaan tu, perlu adalah kursus-kursus yang bersesuaian. Jadi ada institut pendidikan yang telah pun menawarkan diploma pelancongan Islam, ijazah pelancongan Islam. Dan insya-Allah graduan lepasan daripada institusi ini akan menjadi pekerja dan juga yang akan mentadbir dan juga menguruskan aset-aset dan juga persarana yang sedia ada. Itulah antara intipati dalam saya tak dapat nak cerita secara Baik Datuk, kita nak tahu juga sebab memandangkan ini konferensi ini akan mengumpulkan mereka dari luar negara juga, menyebut berkaitan dengan peniaga Islam dalam Malaysia sendiri. Adakah mereka akan ada platform untuk mendapatkan konsultasi untuk mereka mengembangkan lagi produk Islam mereka ke luar negara? Ada insya-Allah. Jadi dalam tu kita ada rakan daripada Dewan Perniagaan ada di situ. Kita juga ada daripada MARA, daripada Angkasa. Dan mereka ni akan memberikan konsultasi dan bagaimana untuk memasarkan produk dan juga perkhidmatan. Dan ITC sendiri juga ada peranan. Bagaimana untuk melatih, membimbing. Sebab salah satu fokus kita adalah pembangunan kapasiti. Jadi kita ada satu program yang kita panggil kesewanan pelancongan Islam. Jadi itulah tadi yang ada produk halal, kemudian ada yang buat package ni. Jadi kita nak bagikan panduan apakah sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat dan juga pelancong di luar sana. So dalam konteks pelancongan Islam, contoh saya nak bagilah, kalau kita pergi ke hotel, kita selalu tanya mana tanda kiblat. Sekarang alhamdulillah dah ada. Kemudian makanan halal alhamdulillah dah ada. Kemudian nak beriadah, ialah kita faham yang daripada keluarga dengan anak-anak sebagainya. Nak tengok aja kolam renang tu dia dah
Ada dah. Ada pengkhususan untuk wanita dan untuk keluarga pada waktu-waktu tertentu. Jadi itu alhamdulillah telah ada kecenderungan kepada pelabur dan juga pihak-pihak pengusaha hotel dan juga yang mengeluarkan produk-produk halal. Untuk sebab apa? Saiz pelancongan Islam ni besar. Betul. Ada 2 bilion di seluruh negara dan di Malaysia sini pun ramai. Jadi kita nak pastikan supaya peluang ini tidak terlepas daripada dikecapi oleh pengusaha pelancong, pengusaha produk dan perkhidmatan, malahan oleh masyarakat itu sendiri. Itulah antara tadi Datuk ada menyebutkan ada beberapa konferensi yang akan kita dibawakan nanti dalam Islamic Conference ini. Siapakah antara speaker-speaker yang akan menyampaikan topik-topik dalam konferensi ini? Okey. Antara speakernya. Speakernya selepas upacara peresmian oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Anisi Syukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, kita akan bawa satu lagi figurah lah kita kata, yang akan mengupas tema iaitu Islamic Tourism Inspiring Balance, Transformation and Solution. Jadi kita bawa pakar. Pakar ini adalah Tan Sri Muhammad Daud Bakar, iaitu seorang yang dikenali ramai. Baru-baru ini telah pun juga dinobatkan sebagai penerima anugerah daripada yang Seri Paduka Baginda Sembilan Agung. Jadi beliau akan mengupas tentang topik ini. Itu sebagai asas. Kemudian selepas itu kita ada daripada luar negara, macam saya sebut tadi, ada daripada Uzbekistan akan juga menyampaikan. Dan selepas itu kita ada juga selebriti, iaitu Aliza Kim. Ini kita punya KOL lah. Kemudian kita ada juga daripada yang bercakap sebagai moderator, iaitu Datuk Yasmin Yusof, juga akan menjadi moderator. Jadi gabungan antara yang popular, yang sedang naik dan berpotensi akan dapat dilihat dalam satu forum WITC itu sendiri. Itulah kekuatan kita nak bawa. Dan antara juga saya tengok dekat website ni, di website witc.gov.my ni, ada banyak speaker. Kita ada Kamal Effendi juga, kita ada Profesor Dr. Khairul Nizam Muhammad Noor, Eddie Effendi. Ramai menarik-menarik semua yang ada dalam senarai-senarai ni. Dan pastikan anda semua hadir, daftar dulu, kemudian hadir ke WTC untuk menghadiri dan menimba pelbagai jenis ilmu dalam pelancongan Islam ini. Baik. Datuk, sebenarnya kita macam biasa tadi asyik di penghujung rancangannya sebab masa kita tak banyak. Tapi disebabkan kita dah sampai di penghujung ni, mungkin Datuk ada 1-2 pesanan yang ingin disampaikan kepada penonton semua berkaitan dengan World Islamic Third Conference ni. Pesan saya dan saranan saya, jangan lepaskan peluang ni. Dia datang setahun sekali. Dan dalam kali ini kita, seperti yang disebut oleh Alina tadi, kita membawakan ramai penceramah yang hebat daripada luar negeri, dalam negeri. Jadi topik-topik ini elok didengar sendiri dan sendiri membuat refleksi, dan ambillah sebanyak mungkin, sebab itu adalah mutiara-mutiara yang tidak perlu dilepaskan dan akan jadi hak milik selama-lamanya, insya-Allah. Satu platform perkongsian mengenai Islamic Conference yang mana akan menggabungkan dalam dan juga luar negara mengenai hala tuju produk Islam itu sendiri. Betul. Sebarang maklumat lanjut anda boleh layari witc.gov.my. Baiklah, itu sahaja apa khabar Malaysia untuk pagi Jumaat ini. Apa pun, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita, iaitu Datuk Dr. Muhammad Razif Hassan selaku Ketua Pengarah Islamic Tourism Center, atas kesudian bersama dengan kita bercakap soal program WITC ini. Jadi apa pun, saya Izu Yusof dan juga rakan tugas, saya Halina Pahlavi. Sehingga berjumpa lagi. Kita jumpa lagi, bye-bye. Pagi hari